Baiklah, langsung bersama saya pada ketika ini Dr. Malina Usman, pakar kesihatan awam UPM, yang kita ingin bincangkan mengenai kesan-kesan jerebu kepada kesihatan secara langsung. Tadi pelbagai laporan telah kita dengari daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Kita mahu tahu juga ya Dr. Malina, bagaimana kita hendak one step ahead, kerana pada ketika ini jerebu pun sudah melanda dan kita tahu pelbagai aktiviti dilakukan di sekolah dan sebagainya. Bagaimana kita nak tahu apa yang perlu dilakukan pada ketika ini supaya keadaan tidak memburuk? Okey, pada masa ini apa yang boleh kita nasihatkan ialah setiap individu kita mengambil berat ya tentang indeks pencemaran udara dari masa ke semasa, dan ini juga betul sangat penting bagi mereka-mereka yang menjalankan aktiviti di lapangan ya, dan juga anak-anak kita yang bersekolah. Dan dalam masa yang sama, apa yang kita perlu faham ialah kesan daripada apabila indeks pencemaran udara ini meningkat, mereka-mereka yang mempunyai masalah paru-paru ya, golongan rentan seperti warga emas, mereka-mereka yang mempunyai masalah pernafasan, asma, bronkitis kronik ya, dan juga mereka-mereka yang mungkin mudah untuk mendapat jangkitan terdedah kepada risiko-risiko kesihatan. Perlu diberikan peringatan, dan juga mereka-mereka yang perlu mengambil berat golongan tersebut perlu mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengelakkan kemungkinan mendapat risiko-risiko kesihatan yang tidak diingini. Dan dalam masa yang sama, kita yang sihat ni juga digalakkan untuk tidak berada di luar apabila indeks pencemaran udara itu dalam kategori tidak sihat sebab kita tidak tahu kesan jangka masa panjang bagaimana impak tersebut boleh menyebabkan kesihatan yang mungkin penyakit-penyakit yang masih kita tidak ketahui. Dan saya juga menyarankan mereka yang merokok dan juga vaping tu untuk mengurangkan aktiviti berkenaan, sebab pada masa ini apabila indeks pencemaran udara di luar tidak sihat, mereka-mereka kebanyakan kita akan berada di dalam bangunan. Jadi dalam bangunan kita perlu memastikan udara dalam bangunan adalah sihat lah. Dan jadi kalau dua-dua tak sihat, jadi keadaan ini akan menyebabkan double jeopardy ataupun hazard kepada mereka-mereka yang terdedah kepada udara sekitar. Dalam masa yang sama, apa yang saya boleh sarankan ialah kita tahu bahawa masalah jerebu ni berlaku saban tahun. Dan kita di peringkat lapangan ni sebagai masyarakat yang berada di tempat masing-masing tidak mampu berbuat apa-apa setiap kali berlakunya kebakaran hutan ya, terutamanya yang melibatkan negara-negara jiran. Saya ingin menyarankan di peringkat tertinggi, terutamanya dalam melakukan polisi, ini perlu diambil berat terutama dalam mengambil berat kesihatan rakyat terutamanya. Perlu ada polisi yang jelas dan tegas bagi mengelakkan keadaan ini berulang saban tahun. Kita tahu setiap kali berlaku monsun barat daya daripada Sumatera ke kita, ataupun dalam musim peralihan pada bulan Oktober, keadaan agak kritikal. Dan kenapa dari dulu, saya ingat lebih 10 tahun dulu keadaan jerebu ni dah berlaku. Kita perlukan sesuatu yang lebih mantap bagi membolehkan keadaan ini dapat dielakkan pada tahun-tahun yang akan datang. Kerajaan perlu melakukan sesuatu, saya ingat, bagi membolehkan persefahaman antara negara-negara jiran ini dapat dilaksanakan untuk mereka-mereka yang saban tahun bertanggungjawab mengakibatkan kebakaran hutan ini dapat diambil tindakan tegas, dan satu kolaborasi antara negara-negara berkenaan perlu dilaksanakan. Dr. Malina, seperti yang Dr. Malina katakan, ini adalah bukan perkara baru kerana setiap tahun kita bercakap mengenai yang sama. Pelbagai polisi saya rasa cuba dirangka dan dilakukan apabila bercakap mengenai Republik Indonesia dan sebagainya. Tetapi kita balik semula kepada Malaysia. Tadi Dr. Malina katakan mengenai udara di luar dan di dalam harus, kalau di luar tidak sihat, pastikan udara di dalam itu sihat. Jadi kalau saya berada di rumah contohnya, walaupun dengan tingkap tutup dan sebagainya, kita rasa macam a little bit on the smoky side lah, orang kata berasap dekat dalam rumah tu. Apa sebenarnya langkah-langkah yang boleh dilakukan buat mereka yang berada di rumah dan ada golongan-golongan yang berisiko di rumah, contohnya anak-anak dan juga orang-orang tua contohnya? Ada beberapa kaedah lah yang boleh dilaksanakan pada masa ini. Ada alatan penapis udara yang boleh dikatakan berupaya menapis zarah-zarah tertentu ya. Ada yang menyarankan untuk ada hiasan ataupun pohon tanaman dalam rumah yang boleh membekalkan oksigen. Dan ada juga yang menyarankan supaya penyaman udara tu dapat dikawal dari segi udaranya. Yang pastinya di sini ialah kualiti udara di rumah berbanding di luar. Apabila indeks
pencemar udara lebih tinggi, biasanya dalam rumah lebih selamat berbanding di luar. Ya, betul. Tapi dalam rumah ni apa yang boleh kita pastikan ialah ventilasi dari masa ke semasa untuk memastikan kualiti udara itu terjamin. Bagi mereka yang tidak mampu memberi mesin penapis udara dan sebagainya, ada kaedah-kaedah tertentulah menyarankan seperti meletakkan bekas-bekas air yang mana kalau boleh dialirkan dari masa ke semasa akan memberikan lapisan barrier, dan ini memerlukan satu mekanisme tertentulah yang saya tak dapat nak tunjukkan daripada kesihatan awam. Tapi yang pasti di sini ialah pastikan tidak terdedah kepada udara di luar dengan kualiti yang tidak sihat, dan di rumah pastikan juga ia dalam kualiti yang sihat. Baiklah Dr. Madina, saya yakin kita akan berbincang dengan Dr. Madina mengenai isu-isu seperti ini lagi, kerana kita tahu perkara ini akan berlanjutan buat minggu ini dan sebagainya mengikut kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Terima kasih Dr. Madina kerana sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini.